Macam mana anda nak pilih bisnes daripada rumah untuk tahun 2020 ni, yang mana bisnes tu up to date dan sangat-sangat menguntungkan? Saya Amin Kamarudin dan dalam video ni saya akan share 5 cara saya sendiri macam mana saya pilih bisnes ni. Daripada sebelum ni saya seorang pekerja sepenuh masa di bidang oil and gas dan saya terjun ke dalam bisnes ni dan hanya duduk dari rumah dan menjana pendapatan yang jauh lebih banyak daripada kerja saya dulu. Tahun 2020 ni memang sangat mencabar. Kalau anda perasan daripada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, kita memang dah sangat struggle. Orang yang peniaga sangat struggle, orang yang bekerja pun sangat struggle. Kenapa? Salah satu faktor yang terbesar ialah harga pasaran minyak. Yang saya sendiri pun sebelum ni pun saya duduk di sektor oil and gas. Bila minyak jatuh, klien dah tak boleh nak bagi projek ataupun projek-projek yang ada semuanya klien stop. Tengok dulu macam mana harga minyak. Jadi daripada situ ramai kawan-kawan yang start tak dapat gaji 2 bulan, 3 bulan lewat, gaji kena potong, OT, allowance semua dah tak ada. Jadi sangat-sangat orang kata banyak problem lah, banyak problem. Dan kita boleh lihat juga dalam masa 2-3 tahun kebelakangan ni, banyak bisnes-bisnes yang tutup, terutamanya bisnes-bisnes yang kecil. Tak dikecualikan juga bisnes-bisnes yang besar. Salah satunya ialah company yang bekas saya bekerja, walaupun menjana jualan puluhan juta ringgit setahun, masih tidak boleh survive. Kenapa? Sebab cabarannya terlalu besar. Jadi ramai daripada situ yang start mula untuk cari perniagaan. Ada yang tak banyak fikir, terus start saja bisnes jual air, meniaga kat mana-mana kan, pasar malam, menjaja tepi jalan, start bisnes online. So maksudnya tak ada planning sangat, just terjun apa yang ada terus ambil dan kita buat perniagaan kan. Tapi kebanyakannya macam saya juga dulu, saya tak start lepas saya resign dari oil and gas, saya start sebelum saya resign secara part time. So kita ambil saja apa bisnes yang lalu depan mata. Contohnya saya buat dulu, saya buat packaging makanan, lepas tu saya bayar budak-budak, bukan budak-budak lah, macam orang untuk jadi pekerja yang datang ke rumah dan packing. Dan benda-benda macam tu memang peringkat awal bila kita nak jual produk di peringkat awal, kita rasa seronok sebab dapat sale kan. Tapi bila makin lama kita jadi bisnes tu dia jadi menyusahkan kita dengan masalah-masalah bisnes yang tidak boleh dikawal. Contohnya timbangan problem, pekerja problem, cost post problem, harga daripada kita punya supplier dinaikkan kan. Cara nak postage tu memang tu tak ada sistem keuntungan. Bila kita rekrut agent tu pula kata nak rekrut agent tak boleh. So banyak benda yang tidak tetap, sistem yang tidak tetap, menyebabkan kadang-kadang jadi bisnes certificate. Tak ada ke bisnes yang kita boleh daripada rumah yang memang dah orang kata dah siap, sistem dia dah siap, yang kita boleh plug and play. Lagi-lagi mereka anda yang masih bekerja, so kan kerja pun lagi makin stres. Dah sekarang ni kerja daripada satu kerja jadi 10 kerja, semua orang nak multitask. Kalau tak multitask kan ada isu disiplin kan, grade kurang, boleh diarahkan berhenti dan sebagainya. Keadaan ekonomi menekan, kita tak boleh salahkan juga syarikat pun, mereka pun dalam keadaan survive. Tapi apa yang kita kena buat ialah kita sendirilah yang kena cari penyelesaiannya. Jadi kalau anda memang mencari bisnes yang boleh buat daripada rumah, bisnes yang ada sistem, bisnes yang anda boleh hidup lebih baik, ada gaya hidup yang jauh lebih baik daripada even kerja macam makan gaji macam saya dulu. So anda kena dengar video ni sampai habis sebab saya akan share 5 benda ni inilah yang apa yang menyebabkan saya pilih bisnes ni. Dan anda juga boleh gunakan 5 tips ni untuk dapatkan bisnes yang anda perlukan. Okey, yang pertama sebelum anda nak pilih bisnes, anda kena siasat dulu tentang jenama ataupun syarikat itu. Sebab dalam keadaan sekarang banyak syarikat yang tutup. Saya jumpa ramai peniaga yang mana buat bisnes okey, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi tiba-tiba syarikat tidak boleh keluarkan produk. Sebab apa? Sebab shareholder bergaduh sama sendiri. Memang kekuatan syarikat tu penting. Kalau tak, you usaha sungguh-sungguh, you habiskan duit untuk pemasaran, you belajar itu belajar ini, pergi attend kelas, pergi attend seminar yang dibuat oleh syarikat tu, tapi akhirnya benda tu tak boleh nak digunakan. Knowledge
Pengetahuan kita dalam bisnes, dalam produk tu tak boleh nak digunakan sebab company tak boleh nak running. Especially dalam keadaan sekarang, kita ditekan dengan harga minyak yang menjunam. Okay, kalau tahun 2020 ni kita ada apa? Kita ada COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, PKPD, PKPD 1, PKPD 2, kan, menyebabkan banyak cabaran. So kalau syarikat tu tak kuat, jenama tu tak kuat, tak ada legacy, tak pernah melalui keadaan kejatuhan ekonomi, tak pernah melalui cabaran-cabaran yang banyak sepanjang mereka berbisnes, jadi mereka tidak kuat untuk support anda. Tak kuat untuk support anda untuk teruskan jalan ada income. Bayangkan produk tak boleh nak order. Bayangkan company tutup. Memang tak boleh, tak ada chance kita nak buat income. So untuk kita tak buang masa. Macam saya, memang orang yang baru nak berniaga, memang dia akan ambil apa-apa saja yang lalu depan dia. Itu tak salah. Sebab kita, daripada kita tunggu, baik kita buat duit, betul tak? Tapi lama-lama kita perasan yang bisnes yang kita buat kadang-kadang tak ada umur dia tak panjang. Kita tak nampak dalam masa 10 tahun, 20 tahun nanti kita boleh rehat dalam keadaan ikannya banyak. Kita tak nampak benda tu. So bila kita tak nampak, itu maksudnya bermaksud itu adalah masanya, tanda yang anda perlu consider untuk tengok apa pilihan-pilihan lain. Supaya bila anda spend masa dalam bisnes tu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, biarlah benda tu boleh mewariskan kekayaan yang berterusan kepada terutamanya anak-anak dan generasi kita. Kadang-kadang bukan kita kerja untuk kita je. Kita kerja untuk apa? Untuk secure masa depan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita tak adalah habis degree apa semua, kena minta sedekah, minta gaji, nak minta kerja kan. Lepas tu kata tak boleh demand pula. Kenapa tak boleh demand? Saya dah habis belajar 5 tahun, 6 tahun. Ayah saya dah ambil ratus-ratus ribu. Kan? Macam-macam perangai saya buat masa belajar. Tapi gaji tak boleh demand. So bila gaji tak demand, maksudnya gaji tahap miskin, mampu survive saja, tak boleh nak lebih. So syarikat jenama sangat penting. Apa yang saya cadangkan ialah cari yang melebihi daripada 10-15 tahun. Jika 10 tahun dia dah jumpa at least sekali kejatuhan ekonomi. Kalau yang lebih lagi bagus. Sebab mereka dah matang. Management company tu matang. Jenama tu boleh hidup dalam keadaan ekonomi teruk, dalam keadaan orang tak ada duit ataupun orang banyak duit. Dalam keadaan wabak ataupun yang tak ada wabak. Boleh hidup, masih kekal. Maksudnya bukan kaling-kaling. Kalau orang faham cakap bukan kaling-kaling, bukan orang Temelur cakap bukan kaling-kaling, bukan sebarang-sebarang jenama dan syarikat. Okay, so next, apa yang kedua ialah kena tengok pula produk. Anda kena tengok produk. Bukan marketing saja. Jangan tengok marketing saja. Marketing hebat mana pun, kalau produk kaput, produk tak boleh nak jual banyak kali, customer tak rasa rindu nak beli produk tu lagi. So jadi you akan problem kita punya bisnes kan. Duduk rumah ada aircon pun panas. Sebab bulan lepas ada sale, bulan ni tak ada sale. Sebab produk tu orang tak repeat order. So kena consider produk ni yang tinggi kualiti, yang memang orang makan puas hati, orang gunakan puas hati, ada elemen repeat order. Kalau nak repeat order, produk tu mestilah jenis consumable. Produk yang selalu habis dan unik. Produk yang selalu habis. Ujung bulan habis, datang nak beli lagi. Tuan, saya nak beli lagi. Produk ni best. Kan? Cuba baru boleh ada. So kena pilih juga selain daripada tu antara kriteria. If you nak business tu bertahan lama, sangat lama, 10, 15, 20 tahun, 30 tahun. Saya pernah jumpa 55 tahun berada dalam bisnes. Okay, bisnes yang sama daripada awal sampai akhir, bisnes yang sama dan growing. You kena consider produk yang supportive. Apa maksud produk yang supportive? Produk yang menyokong kita buat jualan. Produk yang menyokong ejen kita buat jualan. Sebab kalau ejen kita senang buat jualan, ada repeat order, selalu dia ada 10, boleh-boleh dia ada 10 pelanggan setia. Lepas tu dia ada 20, 30, 40, 50. Jadi senang. Kenapa orang setia? Sebab produk itu supportive. Produk tu memang makan jadi. Tak ada risau bab kesihatan, keselamatan. Tak ada risau. Memang jadi. Dijamin jadi. So jadi senang, supportive. Kadang-kadang kita terlupa, sibuk kan. Tapi pelanggan produk dia habis. So bila dah habis, produk tu sedap. Jadi dia rasa nak makan lagi, nak guna lagi. So produk tu akan tolong bercakap dekat customer tu. So aku dah habis ni, belilah lagi kan. Kalau nak sihat, nak cantik contohnya, apa-apa sajalah keperluan pelanggan tu, menyebabkan dia datang balik. Even produk itu
even pelanggan tu boleh beli sendiri. Ini salah satu elemen lain Salah satu elemen lain yang saya nak share. Okey, produk lupa. Dalam poin nombor 2 ni saya nak share bukan saja produk tetapi juga sistem. Sistem. Bila contoh macam dia boleh beli sendiri. So bisnes tu daripada tu dia ada sistem. Maksudnya apa contoh sistem? Maksudnya bila kita masuk ke dalam bisnes ataupun bila ejen-ejen kita masuk ke dalam bisnes tu juga, mereka tahu nak buat apa. Mereka tahu nak buat apa. Bukanlah kita meraba-raba, try and error, dah lah masuk bisnes, kena pergi pula belajar kat sifu ni, belajar dekat sifu ni, join seminar ni, yang di luar pada bisnes tu, menyebabkan kita nak kenakan idea-idea tu nak fit dengan produk dan bisnes yang kita buat ni, macam kita kena try and error. Tak ada benda yang mengesahkan benda ni jadi dengan bisnes ni. So jadi kita banyak buang masa, banyak buang duit, banyak buang minyak petrol, minyak kereta kan, pergi sana pergi sini kan. So sistem kena jelas. So maksudnya dalam bisnes tu disediakan semuanya untuk kita grow. Tidak perlu untuk kita cari di luar, sebab di luar tu belum ditested dengan bisnes dan produk yang kita buat. Itu penting. Kalau boleh kita tak nak buang masa, kita nak buat bisnes terus, kita nak dapat untung, bisnes kita grow setiap bulan. Okay, yang ketiga ialah support system penting. Kita kerja dari rumah, okay, dalam keadaan normal kita boleh buat delivery ataupun kita boleh post. Tapi dalam keadaan tak normal, contohnya dalam keadaan COVID-19, perintah kawalan kan, dan kita tak sure kalau benda ni habis, PKP ni ditamatkan, bayangkan lagi 5 tahun, na'udzubillah, datang lagi virus-virus baru. So jadi benda tu kena berlaku lockdown lagi. So jadi kita kena pastikan bisnes kita ni ada support system. Yang contohnya dalam keadaan sekarang, macam saya, sebelum ni saya akan buat offline dan online sekali. So dalam keadaan sekarang, dalam masa video ni direkod, kita dalam perintah PKP dah 6 minggu. So macam mana kita boleh buat bisnes kita, order, hantar produk melalui online sahaja. Contohnya melalui handphone sahaja. Orang nak produk, so dia boleh bank in kat kita, so kita boleh order dan hantar melalui handphone. Ada tracking number, ada insurans kalau produk rosak ke sampai ada insurans, tak payah pening-pening kita kena tanggung sendiri kerugian, tak payah. Tak payah. So kena tengok if you nak betul-betul nak bina bisnes daripada rumah, you kena consider semua ni. Tak boleh main ambil je. Pick up baru okey, tapi dah lama you dah ada confident, you nak buat something yang build to last. Maksudnya you nak bina satu bisnes ni yang tahan lama. Yang tahan lama, yang sangat lumayan, yang boleh sampai anak-anak semua makan. Tu, jadi kita tak buang masa. So kena consider benda ni. Selain pada sistem delivery apa semua, hantar apa semua kan, tengok juga pada sistem keuntungan. Sistem keuntungan. Apa maksud sistem keuntungan tu? Maksudnya kita tengoklah berapa keuntungan dia. Padan tak bila kita buat ni dapat untung berapa? Berapa persen? Berapa puluh persen? Macam saya ni keuntungan sehingga 45%, ada juga sehingga hampir 70%. Ini yang saya buat lah. So macam anda kena tengok berapa keuntungan yang boleh dapat daripada bisnes yang anda buat. Selain daripada tu, kena ada support. Salah satu elemen di sebalik support system ni ialah mentor. Mentor sebab penting. Mentor ni penting sebab kita tak pernah lalu jalan tu. Kita tak pernah buat bisnes tu. So kita perlukan somebody untuk guide kita. Macam kita berjalan dalam gelap, kalau tak ada lampu, so macam mana? Tapi kalau ada tiba-tiba ada lampu satu, kita senang nak ikut lampu tu. Lampu tu ibarat mentor. Mereka dah tahu jalan ni masuk gaung, jalan ni naik bukit, jalan ni highway, jalan ni berbatu-batu. So jadi kita senang jadi kita tak buang masa. Mentor adalah shortcut yang paling murah dalam sesuatu bisnes. Mentor tak payah bayar. Bila nama dia mentor, kita tak payah bayar dia. Dia committed nak support kita. Jadi kena consider. Ada tak mentor yang boleh ajar saya? Saya nak grow income saya daripada 2,000 hingga ke 20,000. Boleh tak? Boleh tak mentor support saya? Mentor, you ada sistem tak benda ni? You ada access tak macam mana untuk buat benda ni? Ada. So jadi bolehlah. Jadi tak adalah katalah kita buat bisnes ni. Bolehkah kita pergi tanya orang lain? Orang lain buat bisnes lain. So kita tanya orang tu, macam mana saya nak berjaya dalam bisnes saya? Dia boleh bagi tip surface boleh lah.
Bolehlah surface dekat buat marketing ni, buat marketing ni, tapi macam mana nak tulis bila customer datang, sebab karakter customer untuk produk lain produk tak sama. Cara cross sale memang secara generalnya sama, tetapi secara detail skillnya tak sama. So itu perlu mentor yang memang dah berjaya dalam bidang tu, ataupun kita ada access, walaupun dia tak berjaya tapi dia ada connection yang boleh ajar kita untuk kita berjaya juga. Itu yang penting. You kena consider benda ni. So saya memang pentingkan sangat. If you down, mentor akan bantu untuk support you. If you salah sangka, mindset you tak betul, sebab kebanyakan bisnes bukan salah isu strategi, isu teknik tak. Yang problem ni dekat mindset. Mindset you perlukan mentor. Sebab kalau you pergi kepada bisnes lain sistem modul dia tak sama. So you tak boleh nak tune mindset yang betul untuk bisnes tu. Tak boleh nak ambil macam tu saja, ambil surface saja, tapi bila tanya detail tak boleh nak jawab. So you kena ada mentor yang tetap dan mentor yang committed untuk bantu you untuk capai goal yang you nak capai dalam bisnes yang you pilih. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pun paling penting. Okay, especially anda yang ada impian. Bila kita buat bisnes ni, biasanya orang yang ada impian lah. Dia nak pergi situ, nak pergi sini, nak macam-macam lah. Nak tanah, nak rumah ke, nak travel ke, nak sedekah ke, macam-macam benda yang dia nak. Jadi anda kena check. You kena check sama adakah bisnes yang you pilih tu, at the end, di hujung sekali ni, dia sesuai dengan impian yang anda nak. Kena consider. Begin with the end of mind. Contoh, macam saya nak buat bisnes, so saya nak buat bisnes 10 tahun, 15 tahun. Lepas tu saya nak detach. Saya nak enjoy passive income. Okay, passive income 6 angka sebulan, net, maksudnya bersih 6 angka sebulan ataupun 7 angka sebulan. Okay, dan saya tidak perlu berada di dalam bisnes. Saya boleh berada di luar bisnes. Contohnya, kalau saya nak pergi travel, setiap bulan saya nak pergi travel. So saya tak perlu berada di kedai untuk memberikan bisnes saya running dan bagi income. Tak. So saya boleh duduk kat mana-mana saja dekat dunia ni dan bisnes saya masih boleh berjalan dan saya punya income masih boleh growing. So you kena set. Kat mana adakah boleh sistem bisnes you ni, ataupun sampai bila-bila you kena menjual je. Kalau you nak menjual pula, nanti bila you nak retire, you kena hire pula staff. So staff tu nanti ada banyak perangai. So isu HR, human resource, masalah pekerja bayar mahal tapi kerja macam tak puas hati kan. Jadi benda tu mengganggu. Kita tak boleh nak retire dalam bisnes. Kita tak boleh nak duduk di luar bisnes tu. Kita masih kena ada duduk dalam bisnes tu. Kalau tak, bisnes tu tak berjalan seperti biasa. So you kena consider, boleh ke bisnes ni bagi saya passive income yang mana nanti saya tak really into sangat bisnes, tapi bisnes saya masih boleh bagi saya income sampai bila-bila lah kalau kita nak kan. Selama-lamanya kalau boleh, sampai ke generasi-generasi seterusnya. Ataupun saya nak wariskan bisnes ni, saya nak usaha 20 tahun, 10 tahun dan saya nak wariskan pendapatan sebulan kata RM50,000 untuk setiap anak saya. So ada anak 4 orang, so saya nak wariskan RM50,000 konsisten, passive income masuk dalam akaun dia RM50,000 sebulan setiap seorang. Boleh tak bisnes tu bagi benda tu? So you kena check. Untuk orang yang baru start, you tak akan fikir benda ni. Tapi if you dah berada dalam bisnes tahun, 2 tahun, ataupun you adalah orang yang very detail buat planning untuk bisnes you tak nak buang masa, so you kena consider benda ni. Adakah benda ni boleh fit dengan you punya goal? Next, yang kelima ialah bila nak pilih bisnes daripada rumah yang ada career yang besar, ada boleh bagi you capai apa-apa impian you nak, tak ada limitation. Salah satu, kena tengok prinsip bisnes tu. Banyak bisnes yang terdiri di atas prinsip, especially syarikat tu lah kan. Hanya prinsip dia untuk buat duit je. Bila prinsip dia hanya buat duit saja, ingat duit adalah motivasi kering. Bila bisnes tu hanya duit saja,
maka culture dalam syarikat tu dia tak akan jadi baik. Dia akan senang untuk tergelincir, senang untuk bergaduh, senang untuk ada masalah pecah amanah. So jadi sebab tak terdidik. Berbanding bisnes yang ada prinsip, contohnya pengasas tu, CEO tu, owner tu, dia ada prinsip yang kuat. Contohnya dia nak serve humanity. Contohnya, prinsip dia ialah dia nak berbakti kepada kemanusiaan. Tengok misi syarikat apa. Duit saja ke ataupun kemanusiaan. Contoh bisnes yang saya buat ni adalah misi dia pertama untuk membantu manusia untuk sihat, menggunakan produk semula jadi, menggunakan alam semula jadi. Daripada alam semula jadi yang selamat. Itu misi dia. Dia tak nak orang guna dadah. Dia nak orang tak perlu pun sampai stage guna dadah. Prevention dulu. Ataupun kalau dah sakit, you boleh recover you punya masalah hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi yang selamat. Kedua, apa dia punya goal, misi syarikat ni ialah untuk bantu manusia capai impian. Kena tengok? Kita tengok contohnya prinsip lagi, buat baik pada orang sebagaimana you nak orang buat baik pada you. So tengok, adakah prinsip-prinsip macam ni ada di dalam bisnes-bisnes yang kita nak pilih. So bila prinsip ni tak ada, dia macam iman lah, rukun iman, rukun Islam kan. Kalau tak ada kepercayaan ni, so jadi mudah bisnes tu untuk jatuh. Sebab dia buat untuk diri dia sendiri. Dia buat untuk perut diri sendiri. So bila perut dia dah kenyang, perut owner dah kenyang, jadi orang-orang lain biasa-biasa je lah. Maksudnya orang lain tak payahlah jaga sangat. Tapi kalau dia kerja dia untuk serve humanity, nak bantu manusia hidup sihat, nak bantu orang semua boleh ada hidup normal, nak bantu semua orang capai impian, itu lain. Itu lain sebab dia akan kerja untuk push untuk big why yang lebih besar daripada diri dia sendiri. Kita kena tengok, ada tak company ni ada falsafah tak? Ada tak benda yang dipegang, prinsip yang dipegang oleh company ni? Jangan semua prinsip duit je. So kena tengok. Kalau tak, takut-takut bisnes kita sekerat jalan. 3 tahun, 4 tahun, gaduh. Memang banyak sangat yang berlaku. Especially company-company yang baru startup, yang masih mencari tengah tune prinsip, tengah tune kenapa buat bisnes, kan? So kita tak nak supaya at the end, lepas kita kerja susah-susah, kita bagi banyak masa. Ingat, bila kita buat bisnes, bukan kita saja korban. Family kita korban juga. Anak-anak pun berkorban juga. So, kita tak nak pengorbanan di sia-sia. Kita nak benda yang build to last. Apa maksud build to last? Kita bina something, satu bisnes, kita jual satu produk contohnya yang boleh bagi kita keuntungan berulang-ulang. Kita bina satu bisnes yang boleh bagi kita passive income bertahun-tahun sehingga kita tak payah bimbang, kita punya generasi boleh hidup dengan, orang kata bukanlah mewah ataupun tidak perlu meminta-minta. Kita ada cukup benda. Itu saja saya nak share. Jadi daripada 5 tu, kalau anda boleh tinggalkan pendapat. Apa pendapat anda tentang 5 tips untuk pilih bisnes yang saya kongsikan tadi, ataupun anda ada pengalaman sendiri untuk pilih bisnes, so anda boleh komenkan di bahagian bawah. Dan saya lupa nak share yang saya beri Business Ultimate. Saya menawarkan bisnes yang lengkap, yang plug and play. Anda join dan anda terus boleh buat, sebab kita sediakan produk high quality, repeat order tinggi dan digunakan oleh pelanggan secara lama. Lebih pada 20 tahun pelanggan guna, beli setiap bulan. Kita ada sistem in place, nak buat apa, kita ada training in place. Even dalam keadaan COVID ni, kita ada training online hampir setiap hari. Dan kita ada mentor yang boleh bantu anda untuk anda capai berapa saja income yang anda nak. Dan kita ada ramai orang-orang yang berjaya buat bisnes daripada rumah yang boleh berkongsi macam mana perjalanan mereka daripada kosong sampai ke mereka bila jumpa cabaran, macam mana nak selesai. Mereka boleh bantu anda untuk selesaikan, untuk get the idea. You yang kena buat bisnes ni, tapi you boleh dapatkan guide daripada mereka. Kita buat bisnes dalam group, dan bila kita down, orang tolong bantu kita. Bila kita up, kita bantu orang down. So itu adalah pada saya prinsip yang sangat-sangat saya sukalah dengan bisnes ni. So jangan lupa anda boleh klik
di bahagian bawah ni saya sediakan link-link macam mana nak join business, nak join kelas, nak duduk dalam community Business Ultimate, boleh klikkan di link Telegram. So anda boleh tanya soalan kat situ. Saya berbesar hati untuk berkongsi daripada pengalaman saya, apa yang saya buat, apa cadangan saya untuk bantu you selesaikan masalah bisnes you. Jadi itu saja. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Itu sahaja. Terima kasih semua.